Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang, selamat malam, selamat hari Khamis. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian? Sekali lagi saya, Muhammad Faiz bin Abdul Jalil, merupakan salah seorang tim Smart Saham. Berbesar hati untuk berkongsi dengan anda topik dan sedikit maklumat ataupun ilmu, bukan mengajar lah, kita kata lebih kepada berkongsi. Jadi sedikit perkongsian berkenaan saham yang mana satu ilmu yang sangat-sangat seronok kalau kita pelajari lebih dalam, dan saya pun masih belajar. Dan kalau ada para audience ataupun pendengar yang mungkin saya yakin dan pasti lebih pakar daripada saya pada malam ni, feel free to make it a two ways learning, okay? Jadi boleh komen di bahagian chat, boleh komen di bahagian komen. Kita diskusi antara kita. Kalau ada apa-apa yang saya tersilap ataupun salah, mari sama-sama kita pelajari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya dengan rendah diri nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak kita share untuk video ni supaya mana perkongsian pada malam ini lebih banyak boleh disampaikan kepada ramai pendengar dan pembaca pembaca viewer. Okey. Mudah-mudahan ia akan menyebabkan orang kata apa, amat imbalan pada kita lah pada suatu masa, pada hari apa orang cakap, imbalan yang bermanfaat ketika kita di alam ke alam nanti. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni ada lebih kurang 50 orang 50 orang viewer. Thank you very much tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Boleh saya tahu tak? Anda semua dengar dari mana ni? Boleh nak tahu tak? Boleh kita tengok slide kita pada malam ni? Alright. Dengan dari mana tu guys, tuan-tuan dan puan? Puan Afida dari Kuantan rupanya. Okey. Topik pada malam ini yang saya nak kongsikan pada anda, satu topik yang saya terfikir-fikir, dan sebenarnya perkongsian saya pada malam ni akan dipecahkan lah, orang cakap beberapa part. Mana kata hari ni saja tak sempat nak habis semua, okey? Dan ia adalah satu orang kata simulasi ataupun eksperimen, apa yang akan terjadi kalau only if kita melabur pada 5 tahun yang lepas. Adakah ia untung? Adakah ia rugi? Jadi data sudah dikeluarkan, benda sudah berlalu, dan mari kita backtest. Jadi itulah backtest yang mana kata memang kita tak masuk ataupun kita tak invest, tapi disebabkan data telah keluar, andai kata kita masuk pada waktu sekian, adakah ia memberi keuntungan kepada kita. Jadi itulah topik yang saya akan kongsikan pada malam ini, iaitu backtesting the blue chip company di dalam bursa saham. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey. First thing first, what is blue chip? Okey tuan-tuan dan puan-puan. Blue chip ni kalau anda nak tahu adalah satu jargon yang digunakan di dalam dunia saham ini untuk orang kata memberi simbolik ataupun rujukan kepada syarikat-syarikat yang mahal ataupun syarikat-syarikat yang mungkin market cap dia lebih daripada 10 bilion ataupun 15 100 juta ke atas lah. Dia ada dia punya range dia. Dan kalau saya tak pernah main poker lah. Saya tak pernah main poker ataupun kasino. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok cerita James Bond Casino Royale tu, James Bond ke 007 James Bond James sama Okay, James Bond tu yang mana dia kata kalau kita main poker tu, dia ada warna-warna chip tu dekat kita punya pemain poker kan. Jadi warna biru tu tuan-tuan dan perempuan adalah chip yang paling mahal lah. Mungkin satu chip tu 100k ke, 200k ke, 300k ke, berbanding yang warna merah. Mungkin warna merah tu 10,000, warna kuning 5,000. Jadi warna-warna tu memberi nilai masing-masing, dan secara umumnya ketika main poker ataupun kasino tu, warna biru tu paling mahal. Orang panggil blue chip. Jadi kita sebermaklum yang syarikat-syarikat lebih kurang 2,000 kaunter di bursa saham ni, ada yang
bawah 1 sen, ada yang 10 sen, ada yang 20 sen, ada yang RM1, ada yang RM10 dan ada sehingga RM100. Jadi RM100 tu boleh kita simbolikkan sebagai uh, sebagai ni lah orang cakap blue chip company. Okay. Daripada Istanbul lah Abu Jibril. Masya Allah. Oh, Arif Muhammad dengar dari hatiku. Terima kasih Tuan Arif. Daripada JB, Tuan Izwan. Tuan Hamsan daripada Penang. Setia Wangsa dari Kajang. Terbaik. Saya baru baca komen ni. Lagi apa lagi ni? Subang, Red Zone. Jiran kita, saya di Shah Alam. Okay. Kemudian seterusnya kalau kita dan company-company yang blue chip ni juga sinonim dengan company-company ataupun syarikat-syarikat yang memberi dividen. Okey, selalunya syarikat-syarikat ni dia dibahagi kepada dua lah mode macam mana kita nak dapat keuntungan ataupun perolehan tu. Kalau syarikat tu dia baru nak mula, jadi selalunya memang orang kata dia adalah syarikat yang memang kita mengharapkan growth dari segi equity dan market cap. Jadi mungkin kita buy at low, kita beli waktu harga murah, waktu dia baru nak mula, syarikat dia pun kecil lagi, tetapi ada potensi yang besar, dan company tu semakin membesar menjanakan keuntungan yang banyak sehinggalah ia mencapai satu tahap yang mana syarikat tu dah menilai berjuta ataupun berbilion. Jadi itu orang panggil syarikat-syarikat yang lebih kepada capital gain ataupun growth. Dan selalunya syarikat-syarikat ni throughout the year, dia tidak memberi dividen. Dia tak memberi dividen sebab dia nak reserve duit company untuk syarikat tu growth. Okay, untuk syarikat tu growth. Dan kalau syarikat-syarikat yang bila dia dah satu tahap mana mungkin dia dah soaring higher at the eagle kan, jadi dia kena keep on orang kata meyakinkan investors dia ada tu ataupun shareholders dia ada untuk at least remain on the company ataupun keep investing in fact. Jadi syarikat-syarikat ini selalunya dia akan memberi satu-satu polisi yang mana dia confirm bagi dividen. Dia ada satu polisi orang panggil confirm dividen ataupun mungkin dia buat satu-satu polisi tu kalau keuntungan syarikat saya ni 1 juta, saya akan bagi 10% of that 1 juta tu. Okay, profit after tax. I think fair enough lah. Jadi syarikat-syarikat ataupun pelabur-pelabur yang menyukai dividen dan suka kepada long term lah, lagi-lagi kepada long term, dia suka syarikat-syarikat macam ni. Okay, dia tak nak capital gain pun, dia tahu sebab syarikat ni bila dia dah soaring higher dan dia nak jatuh susah, dia agak sukar untuk jatuh sebab sama dia mungkin dia dah monopoli ataupun syarikat dia very very stable. Okay, satu syarikat ni kalau in fact dalam bisnes pun ataupun kekayaan ataupun kejayaan ni, bila anda dah capai satu tahap tu, at least lah kan orang cakap nak remain tu itu satu challenge, tapi nak jatuh tu sebenarnya agak sukar lah kalau you have at least kalau you jatuh pun you ada orang kata aset-aset. Okay, aset-aset yang akan liquidkan ataupun yang menyelamatkan anda. Okay, jadi syarikat yang growth tadi berbalik pada syarikat yang capital gain ataupun growth tu, dia tak bagi dividen tapi pada masa yang sama dia ada potensi untuk jatuh juga. Jadi selalunya syarikat-syarikat yang mungkin dari segi dia fokus kepada growth ni, orang kata dari segi stability tu tidak begitu kukuh berbanding syarikat-syarikat yang dividend driven, okay, ataupun dividend based. Dan itulah selalunya perbezaan dia. Tapi yang paling best sekali adalah dua-dua dia ada. Itu yang paling padu sekali. Iaitu capital growth pun ada dan pada masa yang sama dividend pun dia bagi along the growth. Ini orang kata gems among the cream lah orang cakap. Memang wujud tapi kita kena pandai cari. Okay. Dan itulah sedikit sebanyak berkenaan jenis-jenis syarikat yang ada dekat saham ni. Dan apa yang saya cuba nak sampaikan ni adalah macam mana kalau
kita beli dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, KLCI, okey, KLCI, okey, KLCI Kuala Lumpur Composite Index. Okey, apakah itu KLCI? KLCI itu adalah Kuala Lumpur Composite Index. Apakah itu indeks? Indeks tu adalah kumpulan daripada beberapa syarikat ataupun constituents yang mana saiz syarikat tu adalah terbesar among beribu-ribu syarikat yang ada kat Malaysia dari segi market cap. Macam mana nak tahu market cap? Adalah harga pasaran darab dengan number of unit of the share. Okay? Sebab kita tahu syarikat-syarikat yang diawam-awamkan di bursa ni dia akan ada particular number of unit, jadi kita darab, dan among of thousands of counter yang berada di bursa ni ada 30 syarikat yang tertinggi. Okay, dia akan berubah-ubah dan selalunya dia akan review lah setahun 2 kali macam tu, dan apparently 30 syarikat terbesar sekarang ni yang adalah yang saya tunjukkan ni. Okay, itulah KLCI. Jadi ke 30 performance ataupun orang kata prestasi syarikat tersebut akan dikompilekan dan akan di-averagekan, dibahagi 30, dia ada dia punya kiraan dia lah, setiap syarikat ataupun setiap counter daripada 30 yang terbesar dekat Malaysia ni ada weightage dia. Okey, tak silap saya public bank yang paling besar sekali weightage dia, akan tetapi market cap paling besar adalah Maybank. Dan fun fact juga, kalau kita gabungkan ketiga-tiga syarikat iaitu yang sama yang ada di dalam constituents ni, iaitu Petronas, kita ada 3, Petronas Gas, Petronas Chemical dengan Petronas Dagang. Okay? Tiga-tiga ni ada holding yang sama, betul? Petronas Holdings. Jadi, tiga-tiga ni kalau gabung, apparently Petronas adalah yang paling besar sekali. Okay? Jadi, berbalik pada KLCI tu, jadi kita gabungkan ke semua constituents tu dan dia akan melahirkanlah indeks tu, syarikat tersebut. Dia akan keluarkan indeks tu. Jadi, orang-orang luar ataupun pelabur-pelabur asing ataupun kita sendiri sebagai retailer, trader ni, kita akan tengok selalunya KLCI dulu. Apakah performance? Kalau kita nak tengok kesihatan ekonomi satu-satu negara tu, kita akan tengok KLCI dulu. Ataupun kita akan tengok indeks terbesar dekat satu-satu negara. Okay? Setiap negara berbeza-beza. Setiap negara berbeza-beza indeks dia, dan Malaysia indeks terbesar adalah KLCI, dan KLCI adalah terdiri daripada 30 syarikat terbesar. Okay. Faham ke faham? So far so good? Kalau faham, say I. Relax lu. Say I. A-Y-E, A-Y-E. Nama orang. Faham ke guys? Azman Ali. Terbaik. Okay. Dan I am proudly to say that Malaysia, kalau kita tengok tadi dekat slide tadi tu, sekejap saya patah balik sekejap. Alamak, macam mana patah balik? Okay kat situ, okay. Okay, kat sini kalau anda nampak, out of the 30 company kat sini, 21 adalah syariah compliance. Tak silap saya, saya tak confirmkan lagi kalau compare to Middle East ke apa. Malaysia adalah indeks pertama yang syariah compliance, tak silap saya. Kalau ada yang salah boleh betulkan kalau ada dapat info baru. Jadi we are as a Malaysian, we need to be proud yang mana daripada 30 syarikat terbesar di Malaysia tu, 21 syarikat gegasi di Malaysia ni adalah syarikat yang patuh syariah. Barulah sejajar dengan orang kata apa, negara Islam. Okay. Dan itulah kita tengok kat sini. Ini adalah saya tak ikut market cap, Puan Afidah. Saya ikut alphabetically. Tapi tadi saya terus mula-mula saya ingat saya nak hafal sendiri, tenaga tak pula. Sebab tu saya dah lupa saya buat alphabetically. Axiata, Dialog, DG, Harta Lega. Ini baru masuk baru masuk dengan Top Glove ni. Sebab kita tahu apparently syarikat-syarikat kesihatan dan terutamanya yang mengeluarkan
sarung tangan dan produk-produk PPE kan, dia mendapat keuntungan yang banyak dan menyebabkan banyak pelabur-pelabur yang nak melabur di syarikat ini, dan menyebabkan bila ramai pelabur nak masuk, ramai investor nak masuk, demand ada, maka harga pun akan naik. Back to basic, demand and supply. Okay. IHH ni adalah kita punya healthcare jugalah. IOI Corp pernah pergi kan, IOI Mall tu. KLK ni Plantation, Maxis, MISC, Nestle, Petchem, Supermax pun juga, antara ni ada 3 masuk. Top Glove, Harta, Supermax. Petronas Dagang, Petronas Gas dengan Press Metal. Mana Petronas ni? Mana Petronas Chemical? Oh, ada dekat sini. Patutnya dia dekat P lah kan. Aku pun tak tahu kenapa. Lepas tu PBB. Siapa tahu PBB tu apa? Siapa tahu, saya sumpah anda berjaya. Siapa tahu PBB tu apa? Saya yakin dah pasti semua pernah beli produk daripada PPB ni. PPB ni adalah Perlis Plantation Berhad, tak silap saya nama penuh dia. Dan PBB ni adalah syarikat kepunyaan Tan Sri Robert Kwok tu lah. Tan Sri Robert Kwok tu, yang mana rakyat Malaysia yang terkaya di Malaysia. Rakyat Malaysia yang terkaya, nombor 1 terkaya. Okay. Dia sekarang tinggal kat Hong Kong katanya. Jadi dia buat apa guys? Dia buat apa? Dia provide gula. Okay. PBB ni lah syarikat yang meng-provide atau mengeluarkan gula. Okay. Semua pernah beli gula kan? Jadi inilah Abang Long dia. Okay. Kemudian kita ada Sime Darby dengan Sime Plantation, dan juga TM. Itu sedikit sebanyak berkenaan 21 KSCI yang patuh syariah. Dan niat asalnya adalah untuk kita backtest semua ni. Apparently lepas saya nak buat simulasi terlalu memakan masa yang terlalu banyak, jadi kenalah buat 2 part. Okay, kena buat 2 part sebab tak sempat nak buat semua. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah dividend yield as of 4 February 2021, which is today lah. Okay. Untuk pengetahuan anda, apparently saya dah check semua, ke 30 syarikat KLCI ni semua bagi dividen. Okay. Sebab itulah dia cap, orang kata blue chip juga tu. Okay. Dan ini syarikat yang patuh syariah. Saya tak ambil yang tak patuh syariah lah. Dan kita tengok satu-satu. Okay, Axiata dividend yield dia bagi 2.79%. Okay. Alright, 2.79%. Kemudian dia juga mempunyai polisi yang mana dia memberi confirmation ataupun the guaranteed, okay, 30% daripada profit after tax yang dia earn on that particular year tu, dia akan bagi dekat investor dalam bentuk dividen. Dan kekerapan dividen yang diberi adalah 2 kali 1 tahun. Okay, jadi dia ada interim dengan final dividen. Selalunya 6 bulan sekali lah. Okay, setahun ada 12 bulan, bahagi 2 jadi 6 bulan. Walaupun nampak sikit ya, tuan-tuan dan puan-puan, 2.79. Okay, ASB lagi banyak, 6% kan. Tapi kiraan dia berbeza guys. Dan fun fact kepada anda, kalau kita beli, kalau kita nak dapatkan 6%, orang kata total 6% daripada tabung haji ataupun ASB ni, sebab dia punya base adalah income distribution, okay, bukan dividen. Dia macam mode unit trust. Maka anda perlu letakkan amount yang anda ingin subjekkan kepada peratus tu. Contoh 6%, anda nak 100,000 daripada 6%, jadi anda dapat 6,000 ke 6,000 kan. Anda kena letak 100,000 tu daripada awal Januari, sebab dia ada kiraan pro rata. Pro rata kau, ataupun bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia prorate. Okay, prorate. Dan prorate tu pro rata ke kadar pro? Pro rata kan, orang cakap pro rata bahasa Melayu dia.
Dan kalau anda katakan nak declare income distribution tu, dia akan kira daripada 1 Januari sampai 31 Disember kan. Oh, anda nak masuk 29 Disember. Lepas tu 1 Januari tahun depan dah keluar. Anda dapat 6%. Tidak semudah itu tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan kira berapa lama anda berada dekat investment tu, dia akan bahagi dengan 12 bulan ataupun 365 hari in fact. Barulah anda akan dapat subjected to 6% tu. Anda dah faham ke? Faham ke? Jadi, kalau dekat stock market tu, kalau esok adalah expiry date untuk entitlekan anda ataupun untuk subjectkan anda untuk mendapat dividen. Contoh katakan kita nak dapat Axiata dividen ni sebanyak 2.79% ni, tapi dia tak bagi dalam bentuk persen, dia bagi dalam bentuk sen. Dia akan bagi dalam bentuk berapa unit anda pegang, kita darabkan dengan berapa sen yang anda ada. Jadi anda boleh tengok yang mana kalau X date dia adalah 1 Februari, anda masuk 31 Januari pun anda boleh dapat ke semua dividen tu. Menarik tak? Okay, ini memang saya selalu buat Okay. Esok nak bagi dividen, hari ni masuk. Memang best kan? Tapi anda kena faham, disebabkan duit yang dikeluarkan untuk membayar dividen kepada investor-investor tu, jadi secara umumnya ataupun orang kata secara kiraan dia, harga pasaran saham tu sendiri akan di-adjusted. Bahasa Melayu dia apa? Akan diubah suai kan, ataupun itulah, diselaraskan. Okay, diselaraskan. Ini gaya kawan saya ni, Izhar. Izhar tengok ke tak? Okay, diselaraskan mengikut kadar dividen yang diberi. Contohnya harga sekarang tu RM9. Okay, jadi lepas katakan dia umum dividen 10%, jadi penguraan 10% daripada RM9 adalah 90% kan. Jadi harga dia pada esok hari ketika pengumuman ataupun penganggihan dividen tu akan jadi RM8.10. Dia akan tolak 90%. Lebih kurang macam tu lah, kasar dia. Faham ke faham Jadi kita tengok pula Dialog 3.1%. Dia punya dividen policy 40%. DG paling padu sekali. Saya pun baru tahu. Saya tengok-tengok kan. DG dia bagi memang 4.79. Yang padu tu kat sini. Okay. 80% daripada keuntungan. Okay, top up anda ke, anda bayar postpaid ke, anda bayar wifi home, bayar rumah punya wifi ke, keuntungan bersih selepas tax, selepas cukai, 80% dia akan dedicatekan ataupun dia akan allocatekan khas untuk pemegang-pemegang saham DG yang tercinta. Bersamamu. Okay, 80% guys, banyak. Kemudian Hub Seng, okay. Hub Seng dia tak ada dividend policy, tapi so far consistently dia bagi 2 kali setahun, dan so far as of today dividend yield dia 2.99%. Okay. Kemudian anda tahu ke Hub Seng ni syarikat apa? Syarikat plantation construction developer. Ada dekat depan syarikat Izzaz ni, ada office dia buat under Hub Seng. Bukan Hub Seng HUP tu itu biskut tu. Okay, itu pun ada juga dekat bursa. Kedua, kita ada Hartalega 45%, tapi sikit je dividen dia. Yang ni saya tak masukkan bonus dengan right issue Kemudian kita ada IHH 20%, dia punya polisi dividen 0.79. IOI 1.87%, tak ada dividen polisi 2 kali setahun. KLK 2.1%, 2 kali setahun. Maxis, saya nampak ni syarikat-syarikat telekomunikasi ni dia punya dividen polisi dia tinggi. 75, 30, DG 80 ni mungkin sebab syarikat yang orang kata apa agak monopoli, jadi untuk mengekalkan monopoli tu dia kena bayar dividen banyak. Mungkin macam tu lah kot sebab ada lesen yang kena diperolehi untuk buat telekomunikasi ni, tak salah saya. Kemudian kita ada MISC, Nestle apparently tak ada dividen policy dia, dan tak pernah jatuh-jatuh lagi harga dia. Tak tahulah kenapa tak jatuh-jatuh lagi.
Petronas Chemical pun tak ada dividend policy. Petronas Dagang, ni yang kita pergi Petronas Mesra kan, yang kita beli gudap-gudap tu kan. Inilah Petronas Dagang tu. Petronas Gas, kita punya dapur tu. Press Metal, PBB pun tak ada dividend policy. Sundabi ada 50% profit after tax. Sundabi Plantation tak ada, tapi ada 0.81%. Kemudian kita ada Supermax 30% polisi dividen after profit after tax. Telekom Malaysia, okay, 1.57 sebanyak 40%, 2 tahun sekali. Top Glove 2.76%. Apparently dividend policy dia quite good juga, 50%. Dan yang paling tinggi sekali adalah dividen tenaga, 10.31. Tapi ini agak orang kata bias, bukan bias ataupun tak genuine data dia, sebab anda kena faham dividen yield ni adalah market price tu dibahagikan dengan dividen dalam bentuk berapa persen, berapa dividen sen, katakan dia nak bagi 10 sen untuk dividen dia kan. Jadi harga market tu divide dengan dividen tu barulah dapat dividen yield tu. Dan apparently tenaga sekarang tengah jatuh. Okay, apparently tenaga tengah jatuh RM9 lebih, bawah RM10. Jadi menyebabkan dividen yield dia meningkat. Mana kata anda beli dengan harga murah, jadi anda akan dapat dividen yield yang tinggi. Tenaga kalau tengok rata macam outliers 10%. Betul? Mungkin boleh jadi apa tak outliers. Aiman Wan Izzuddin. Apa maksud tuan Aiman? Alright. Kemudian kita jadi disebabkan tenaga ni adalah dividen yang tertinggi, dan saya dah disclaimer tadi, dia not a raw ataupun genuine punya nilai ataupun dividen yield. Sebab as of February saya pun mengambil keputusan untuk backtest tenaga untuk malam ini. Okay, jadi result dia agak menarik. Mungkin mengecewakan beberapa orang dan juga menggembirakan beberapa orang juga. Jadi tuan-tuan dan puan, let us do a 5-year backtest untuk tenaga. Kalau anda tengok kat sini, saya ambil daripada 2020, 2015. Okay, 2015 kita tengok dividen yang diberi total dia 29 sen. Dan dia punya keuntungan yang betul-betul sebenarnya daripada 2013 ni yang betul-betul dia naik. Dan 32 ke 64% ni agak bias juga dari segi ini. Kalaulah kita kata anda dapat masuk waktu paling rendah sekali dan anda tarik sampai paling atas sekali, which is susah agak lah nak timing kalau ikutkan kan. Tapi apparently kalau anda berjaya timing ni, dia punya keuntungan tu lebih kurang 64% juga tu. Kemudian 2016 kalau kita dapat masuk daripada bawah ni, tiba-tiba timing elok, kita masuk paling bawah sekali dan kita dapat jual paling atas sekali, dari segi return untuk capital gain dia adalah 16%. 2017 30%, 2018 19%, 2019 15 ke 27, dan 20% 2020 ni kalau anda masuk kat sini ni masuk kat sini dalam 2 bulan ni kan, anda dapat 34% lebih kurang macam tu lah Dan apparently dia pun dah jatuh dan terus jatuh. Okay, jadi kita tak tahu dekat mana dia nak soaring, but apparently dan dari segi dividen dia kalau anda tengok quite memberangsangkan jugalah quite memberangsangkan, maksud kata meningkat walaupun ada kejatuhan yang ketara untuk tahun 2020 ni. Sebab apa agak-agak? Mestilah tahu kan sebab apa. Kerana COVID-19, betul tak? COVID-19. Dan kalau ikutkan kita nampak ada increasing lah, ada increasing untuk dari segi dividen return yang diberi. Okay, dari sini dalam bentuk sen 100 sen. Okay, sebab dia ada bonus tak silap saya. Okay,
Kemudian jom kita tengok 2015. Okay, 2015 apparently kalau anda masuk, saya buat backtest satu lot anda masuk anda masuk satu lot untuk 1 bulan, sebulan sekali anda masuk dan harga yang anda masuk adalah harga average price on that particular month. Okay, mana kata kita tak tahu, kita tak boleh timing, bulan tu bila dia paling mahal, bila dia paling rendah, okay, dia mana tinggi. Jadi saya ambil harga RM10.80 yang mana kalau anda tengok waktu bulan Januari 2015 tu RM10.80 adalah saya buat macam ni. Januari saya ambil harga open dan bulan 12 saya ambil harga close, tapi Februari sehingga November adalah harga average, harga tengah-tengah bulan tu. Mana kata kita masuk je secara random dan apparently harga random yang saya boleh rasa fair untuk orang kata blind kan the data tu adalah harga tengah average je lah 11.62. Jadi kalau anda masuk satu lot 1 bulan, okay, ini cost dia lah satu lot equal to 100 unit anda kena beli. Jadi RM10.80 kali dengan 100 unit equal to 1080 lah Transaction cost ni saya malarkan. Dia malarkan guys. Saya pukul rata je sebab saya ambil paling tinggi sekali. Harga dia RM10.67. Dan RM10.67 ni kalau anda kira transaction cost dia, brokerage fee ni assuming M+ lah RM8 paling rendah. SST clearing fee harga dia equal to RM10. Jadi throughout the year sales charge ataupun transaction cost anda tu adalah RM10.80 darab 12 equal to 130. Sekejap saya tengah tengok komen jap. Saya terputus pula. Sekejap, sorry. Bulan tu okay. Ya betul, thank you Tuan Aiman Wan Izzuddin. Kemudian jadi kalau kita tambah ke semua average price yang ada ni bahagi dengan 12, this is the mean the mean ataupun MEAN, kita punya harga average. Pada tahun tu anda collect satu lot sebulan sekali kan, anda akan dapat harga average dia RM10.48. So kita tak tahu kan, macam kalau unit trust tu kita buat RSP lah regular saving plan. Dan RM10.48 ni kalau anda darab dengan total unit yang anda collect ni, 100 unit satu bulan, jadi kumulatif untuk satu tahun RM1,200. RM10.48 kali dengan 1,200, anda punya total market value, total investment anda adalah RM12,600. Okay, yang ni dah tolak dengan cost, transactional cost ni. Dan kemudian katakanlah anda nak dapatkan capital gain, anda jual pada harga open, anda jual pada harga close bulan 12. Kira setahun tu anda close lah, anda jual. Okay, anda akan dapat yani dan pada masa yang sama anda juga akan dapat dividen apparently dividen rendah sikit je kalau total unit anda pegang rendah. Macam mana kiraan dia? Anda pegang 500 unit tenaga, betul, ataupun 5 lot. Kemudian dividen yang diumumkan pada 18 Mei itu adalah 10 sen. Jadi 500 unit kali dengan 10 sen, anda akan dapat RM50. Bukan RM5,000 10 sen ni anda kena bahagi dengan 100 sebab dia darab dengan sen. Okey, darab dengan sen, anda akan dapat RM50 dividen itu. Kemudian total up untuk final dividen dia declare 19 sen. Apparently unit share anda akan dapat 1,200 kali dengan 19 sen. Anda akan dapat RM228 dan total up kan anda akan dapat RM278 untuk dividen sahaja. Dan kalau anda berjaya anda berjaya jual waktu harga close hujung tahun 2015 tu, anda akan perolehi capital gain sebanyak 350, which is macam mana saya dapat 350 ni adalah harga close ni RM10.9
darab dengan unit share anda 1,200, tolak dengan total investment yang anda dah invest. Modal anda 12,600, ini harga market value bila anda lock RM10.9 sebab average price anda RM10.5, dan anda akan dapat keuntungan 350 tambah 278. Total anda return setahun tu 628 sahaja. Bahagi dengan total investment anda 12,600, ROI anda adalah 4.8%. Banyak ke sikit? Apparently, telah membuat backtesting dan orang kata apa? Dengan mengharapkan yang mana tenaga ni, ni baru satu case, baru satu senario. Apparently, tenaga kalau kita nak harap dividen sahaja, tak boleh nak beat orang kata ASB lah. Okay. ASB bagi 5 ke 6% kan. Lepas tu harga tak jatuh. RM1 tetap. Tapi saya boleh concludekan untuk tahun 2015 ni, untuk anda beat the ASB ataupun tabung haji tu, anda memang kena cari capital gain juga. Itu konklusi pertama. Apparently anda memang kena capital gain, dan kalau anda dividen masuk account, yes, dividen masuk account balik. Compounding lah kira kira compounding. Ni baru 15, dan maksud kata orang anda kena ada mode waktu 2015 ni, anda kena somehow kena timing juga the market. Walaupun kita tak boleh timing market, mana kata kalau anda rasa bulan tu orang kata apa harga dia terlalu mahal untuk anda, anda mungkin boleh pause kejap, tunggu dia jatuh. Ini orang kata anda tak tengok harga market semasa, anda masuk je blindly kan. Aku nak masuk satu lot, hujung bulan ni masuk satu lot kan. Dan anda kena lock juga dia punya harga close price tu bila dah anda dapat capital gain tambah dengan dividen. So ROI anda akan dapat 4.8. Betul kan Dr. Ahmad? Siapa nak bagi 4.8? Yang ni dah tolak tax lah anda tak kena tax 2016 pula. Okay, dia makin menarik. Anda tetap konsisten dan istiqamah membeli satu lot tenaga. Anda yakin dan pasti tenaga kot kan, tenaga kot. The only syarikat yang menyupply orang kata apa, elektrik. Bukanlah dia only, Malakoff pun ada juga kan, tapi dia pun subcon dekat tu. Dia kira Abang Long tu tenaga lah tenaga nasional. Lepas tu ada kerajaan punya backup lagi. Jadi keuntungan daripada 2015 anda carry over 13,080. Anda konsisten beli average price satu lot. Apparently 11.25% anda beli throughout the year adalah average price, dan total modal yang anda pakai adalah 13,000 berbanding tahun lepas 12,000 je kan, sebab harga makin naik guys. Dan total investment anda yang ada sekarang ni 13,080 tambah 13,511, anda akan dapat 26,111. Dan pada masa yang sama anda juga akan dapat dividen 2%. 2% dua kali. 18 Mei anda dapat 10 sen, 1,700 unit yang anda pegang. Betul Adan Salim, betul. Kalau kita boleh average kan waktu jatuh kan. Tapi ni saya kena blind kan the data. Nak cakap pasal kalau-kalau ni memang best. Jadi kita kena ada satu orang kata pemalar dia untuk kita test adakah ia positif ke tak. Pada masa yang sama anda dapat dividen 10% dia declare, dan hujung tahun dia declare 22 sen, anda dapat RM528. Jadi total anda dapat dividen total adalah 658, dan anda dapat juga capital gain yang mana harga close hujung tahun 2016 ni RM11.38, dan harga average betul lah RM11.38, dan harga average price yang anda beli collected throughout the year adalah RM11.25. Jadi RM11.25 anda beli, anda jual RM11.45,
anda dapat capital gain sebanyak 889. Okay, 3,900 tolak dengan 2,700. Tambah dengan dividen ni, anda dapat total gain 889 tambah 658. Anda dapat realized profit 1,400. Jadi 1,400 bahagikan dengan total investment untuk tahun kedua ni adalah 26,000. Anda akan dapat 5.58%. Okay, makin meningkat guys. Okay Tadi 4.8 kan? Sekarang 5.58. Okay siapa nak bagi? Betul Dr. Ahmad? Alright. The orang kata the hype is coming lah 2016, 2017 pula. Okay 2017 pula. RM10 RM11.50 harga open, harga tutup RM13.110. Anda beli je harga average dia bulan. Setahun tu anda dapat harga average RM11.83. Kemudian anda jual pada harga RM13. Okay, anda dapat collect harga tahunan tu RM11.83. Anda jual RM13.10. Ni harga hujung tahun 2017 ni. Anda dapat capital gain sebanyak RM4,572 guys. Dan pada masa yang sama anda juga diberi dividen 2 kali RM493 untuk 17 sen dan RM1,584 untuk 44 sen. Okay, dan pada masa yang sama anda punya holding unit share pun makin bertambah. Sebab itulah makin banyak. Dan kalau anda perasan 44 sen ni antara yang tertinggi antara ada yang lagi tinggi. Macam ni 10 sen, 22 sen, yang ni 10 sen, 19 sen. Tiba-tiba guys 2017 dia bagi 44 sen. Sebab apa? Kita ingat kan polisi after profit after tax dia bagi polisi dia berapa dah? Tengok balik. Tenaga dia punya polisi dia 30%, PAT dia, profit after tax. So mungkin 2017 ni I'm not sure lah zaman kegemilangan dia lah Capital gain pun dapat, dividen pun banyak. Dividen banyak. Dan kalau anda tambahkan kedua-duanya 8,000, total gain anda akan dapat 4,500 tambah 2,000 equal to 6,600. 6,649 anda bahagikan dengan total reinvest guys. Aiman Wan, kita reinvest balik. Kita reinvest balik, lepas tu kita masuk dekat harga open tahun depan tu. Sebab saya carry over ni saya carry over. Faham Saya carry over. Ni kita sembang, kita tak rolling, kita bukan guna duit tu, kita reinvest balik dividen tu. Dan 6,600 dibahagikan dengan market value anda 49,000 ni, total 49,000 ni, anda dapat return 2017 16% guys. Yeah, 16%, 2 figures. Siapa nak bagi? Akhirnya berjaya juga. Kita mendapat 2 figure return. Saya nak gelak ni sebab 2018 Najib jatuh. Macam mana guys? Siapa nak bagi 16% setahun? Seronok tak? Kena tekak komen-komen sikit. Nak berinteraksi dengan anda. Walau siapa nak bagi 16% setahun? Dr. Ahmad dapat 16% sehari. Tuan Aiman Wan Izzuddin, anda dah trade ke? Anda trader ke chartered accountant ke ataupun CFA ke? Takut pula Power Anda trader ke chartered accountant? Okay. Kemudian guys, kita tak habis lagi. 2018
18. Jeng 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 jeng. Saya tak sempat nak hide. Jadi jom kita tengok. Ada apa yang nampak saya highlight kan? Jadi saya kirakan je lah kan. Saya carry over 49,000 tu return yang anda dapat tu. Anda apa? Anda average. Anda akan dapat average 13.17, okey? Kemudian tahun 2018, Disember 2018, harga tenaga close RM11. RM11.46 guys, daripada RM13 jadi RM11. RM2 guys. Okey. Banyak RM2 dalam saham banyak gila. Dan dividen yang dia beri pada tahun 2018 ni quite good juga apparently. Sebab dia nak jaga hati investor kot. 21.41. Kemudian 26 September dia bagi 30.27. Dividen tu patut offset dari previous carry forward balance dan reinvest in the next year. Dividen tu patut offset dari previous carry forward balance dan reinvest in the next year. Abdul Hanif AG Durai. Soalan ke statement ni? Kemudian dividen yang diberi, yang anda perolehi mengikut unit share yang anda pegang 4,100 unit share ni, iaitu RM877 adalah amount yang anda terima untuk first interim ni. Kemudian final dividen anda dapat 30.27%, which is RM1,453. Total dividen saja untuk anda dapat RM2,077. Okay, kalau kita perasan RM2,077 ni kita bahagikan dengan total investment kita pada total investment yang kita ada tu, lebih kurang 3% juga lebih kurang 3.3% dari segi dividend yield compare to total amount yang anda pegang. Dan apparently kalau anda jual, which is 11.46 ni, anda akan mengalami kerugian sebanyak negatif 8,210. Dan kalau anda totalkan daripada 63,000 tu, anda tambah dengan 2,000, tolak dengan 8,000, anda loss tahun 2018 tu negatif 9%. Okay, negatif 9% anda loss. Jadi itulah ada resam ataupun orang panggil asam garam. Ada resam lah, asam garam dalam pelaburan, yang mana anda juga akan mengalami kerugian. Akan tetapi disebabkan disebabkan mode kita ni adalah long term guys. Long term. Tadi saya membuat satu syarat yang mana kalau ada capital gain di hujung tahun tu, anda kena jual untuk dapatkan capital gain tu. Kita assuming January to December. But for me untuk membest kan ataupun melawarkan ataupun sugarcoat kan the backtesting of this blue chip, kita boleh dan kita ada option untuk tidak jual. Kita ada option untuk tidak jual apa orang cakap, harga ataupun daripada harga close 2018 tu. Betul tak? Jadi janganlah jual. Dah tahu waktu tu market unrealized loss tu negatif 8. Jangan jual negatif 8,000, jadi jangan jual. Kita carry forward je kat 2019. Okay? Anda faham ke? Kalau kita backtest Tesla, Google, Amazon atau GME macam mana bos? GME not even in the league of the Tesla, Google and Amazon. I'm not sure why the GME came out, but yelah GameStop ni sebab tengah hype kan. Dia one in a million case lah. Okay, syarikat tu fundamental pun tak bagus. Okay, memang dah orang kata tengah tunggu masa je nak terkubur. Tapi disebabkan community Reddit ni nak support brotherhood kawan dia ni GameStop ni, jadi dia beli. Jadi kenaikan harga GameStop tu bukan genuine. Okay, dia lebih kepada speculation. Okay,
Bukan disebabkan PE ratio ataupun fair value dia gitu. Nak belajar fair valuation, macam mana kita nak evaluate harga-harga stok tu, join lah Wyckoff Trader Blueprint, ikhlas sebentar. Okay. Dan kalau kita backtest berbalik kepada soalan Aiman Wan Izzuddin tu, kalau kita tengok carta ataupun chart Tesla, Apple dengan Google tu, memang lawa lah bang. Dividend pun dapat, capital gain pun dapat. Okay. Itu yang saya cakap, dua-dua dia tu. Okay. Dan memang Apple tu in the long run tu, kalau kita kira kan, daripada waktu dia IPO tu, nak dekat 10 berapa ribu persen dah keuntungan yang anda boleh dapat dari segi capital gain. Dan orang kata apa, the essence dalam long term ataupun investment ataupun investing in a stock blue chip ni, saya boleh concludekan yang mana kita nak tak nak, kita kena ada taking profit. Tu jawapan dia. Okay. Ataupun orang kata kita kena lock profit. Kalau anda ada algo robot kan, robot investor, dia untung je tapi dia buat dono je, dia tak lock dah profit. Jadi anda memang kena, even unit trust pun, anda kena ada mode untuk take profit ataupun lock profit. Okay. Bukan tak apalah, biar je dia jatuh pun temporary. The essence ini kalau kita talking about ASB ke tabung haji ke, which is harga dia tak fluctuate, harga dia tidak berubah, itu boleh lah. Tapi dari segi game, kita nak main counter yang bergerak volatile naik turun ni, anda kena ada satu time ataupun moment tu yang mana anda rasa harga dia dah naik, anda kena jual untuk take the profit, and then the total profit yang anda dapat tu anda reinvest balik. Jadi saya ada banyak sangat study case yang saya nak buat, which is macam mana kalau kita reinvest waktu harga dah hit 10% ke, waktu kita masuk balik reinvest, kita compoundingkan sekali dengan dividen, ataupun kita buat strategi esok X date, hari ni masuk. Okay, hari ni masuk dapat dividen, go long, lepas tu announce lagi esok X date, ataupun pengumuman minggu depan X date, beli hari ni, harga waktu jatuh tu. Lepas tu go long for the for 2 to 3 years kan. Jadi saya tengah buat study case ataupun back test ni. Kalau anda ada suggestion untuk saya simulate kan untuk part 2 kita nanti, please do so, sebab sekarang ni pun dah 9.30 dah. Jadi saya akan buat banyak lagi counter stock yang ada, terutamanya blue chip kita. Ni baru tenaga guys, kita tak go through lagi DG macam mana, kita tak go through lagi Maxis macam mana, kita tak go through Nestle macam mana. Dan saya juga akan buat backtest untuk syarikat-syarikat yang memberi dividen yield yang tertinggi, yang tak termasuk dalam senarai KLCI. Okay, contoh senarai counter yang tak bagi dalam senarai KLCI tapi dividen yield dia tinggi, tak silap saya tadi saya tengok dulu 3 tahun yang lepas, AirAsia pada zaman kegemilangan dia bagi dividen agak tinggi, 2 figures return. Tapi mungkin capital gain jatuh lah sebab harga dia daripada berapa ringgit, RM3 jadi 70 sen sekarang kan. Dan kita akan buat backtest syarikat-syarikat yang memberi dividen yang tinggi, biar auto apa semua tu kan. Dan adakah ia boleh beat kita punya PAR tu adalah EPF, tabung haji dengan apa gitu lagi, ASB, which is orang kata risk free rate, harga dia tak berubah, untuk those yang low risk dan go for long run. Okay. Betul tak Zuhai kan? Menarik kan? Inilah backtest yang patut kita buat. Dan saya minta maaf sebab saya tak sempat nak cover banyak, dan saya pun ada benda yang saya kena touch upkan lagi saya punya simulation ni. Dan feel free to PM me untuk memberi penambahbaikan dan suggestion. AirAsia sekarang okey ke nak beli?
Tanya tanya Baikol ni. Tunggu PKP ditarik lah. Tunggu PKP ditarik, belilah Asia, okey. Tunggu vaksin ke apa semua kan. Untuk go for long, I think okay je. Sebab Asia ni orang cakap kalau dia bankrupt pun rasa kerajaan akan cover kot. Sebab takkan nak takkan negara kita tak ada syarikat penerbangan kot. Tapi boleh lah, di listed tu boleh jadi juga lah kan. Tapi dari segi business model dia bagus, genuine dia bagus, tapi systemic risk, okay? Memang benda ni semua orang kena, bukan sebabkan mismanage ataupun CEO dia sonlak duit ke apa, bukan sebab tu. Dia just memang semua syarikat penerbangan kena. Jadi nanti kalau PKP ataupun pandemik ni jatuh, dulu diorang yang pertama jatuh, nanti bila PKP ni ditarik ataupun vaksin dah okey, pandemik ni dah settle, mereka jugalah Asia jugalah mungkin yang pertama akan naik. Selain daripada syarikat-syarikat yang saya ataupun Wyckoff Trader tahulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya dengan ini mengundurkan diri. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya daripada 8.30 sehingga 9.30. Labur berhemah, labur syariah. Hopefully market esok hijau. Bye. Jumpa anda di Smart Saham Rising Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.